Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 29 Ramadan 1444 bersamaan dengan 20 hari bulan 4 2023, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, juzuk yang ke-29. Surah 77, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 41 sehingga akhir surah, insya-Allah. Di mana dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini, Allah cerita kepada kita yang pertama, nikmat bagi golongan muttaqin. Nikmat syurga yang begitu comel, yang begitu indah. Kemudian ancaman azab bagi mujrimin, bagi para penjahat, sama ada jahat dari sudut akidahnya ataupun jahat dari sudut perangainya. Kemudian Allah tanya di akhir ayat, nikmat maklumat mana lagi kamu nak? Kalau Quran ini tak jadi, Quran ini tidak mendapat perhatian kamu, apa lagi maklumat yang kamu nak? Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, dengan episod ini bermakna tamatlah siri kuliah Al-Mursalat, insya-Allah. Jadi Al-Mursalat akan berakhir dengan tamatnya siri yang terakhir ini, insya-Allah. Iaitulah siri yang ke-6 kita ni. Ini adalah merupakan siri yang ke-6. Allahu Akbar. Mari kita mula dengan baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, boleh tengok di muka surah 1338. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
wailun yawma'idhin lil mukazzibin fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Balik pada ayat 41. Innal muttaqin fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir. Allahu Akbar. Munasabatul ayah, susunan ayat ini, setelah Allah Ta'ala nyatakan apa yang akan terjadi kepada puak kafir dengan azab sengsara, dengan segala keseksaan yang teruk, maka Allah Ta'ala sebut di sini kedudukan orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Kita selalu sebut bertakwa. Ma makna at-taqwa? Ai innal ladzina taqaw sakhatallah. Takwa itu maknanya orang yang takut mendapat kemurkaan Allah dan azabnya dengan cara mana? Bimtisali amrihi wajtinabi nahihi. Dengan cara kita imtisal, mengikut segala arahan dan menjauhi larangan. Itu makna takwa yang paling ringkas. Kalau kata makna takwa yang paling simple, yang paling ringkas, apa dia? Buat hak Tuhan suruh, tinggal yang dilarang. Mana kumpulan ini? Yatana'amuna fi zilalil jannah, duduk di bawah teduhan syurga. Kita bahas panjang dah baru ni. Macam mana ada pada bayang kalau tak ada matahari? Jadi perbahasan itu saya tak nak ulang balik. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas. Fala harra wala barda fiha yu'zihim. Bukan terlalu panas dan bukan terlalu sejuk. Udaranya nyaman. Udaranya comel sekali, nyaman sekali, dan tempat dia duduk dipenuhi dengan uyun, dengan mata air yang mengalir begitu cantik, begitu comel. Itu dia panggil zilal. Zilal maknanya teduhan, bayangan. Dalam ayat yang lepas, orang mukmin duduk di bawah bayangan arasy Allah pada hari kiamat. Orang kafir tahta zilal, duduk di bawah dukhan, asap yang bercabang tiga yang begitu panas, yang sangat menakutkan. Itu perbezaan yang cukup ketara. Allahu Akbar. Samalah kalau kita nak ambil ayat lain panjang sikit, tuan-tuan ambil surah Yasin lah, senang. Dalam surah Yasin ayat 55-56, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-araiki muttaki'un. Ahli-ahli syurga duduk di bawah, sibuk dengan makan-makan, sibuk dengan keseronokan. Kita sini sibuk juga dengan makan, tapi berlari ke tandas. Dalam syurga no toilet, tak ada tandas. Lepas tu dia makan tu pergi ke mana? Makan yatana'amun, yatalazzazun. Dia makan kerana seronok ya, bukan kerana lapar, tidak. Habis tak ada, dia tak ada tandas, tempat-tempat busuk tak ada. Hum azwajuhum fi zilal, mereka dan pasangan mereka duduk di bawah bayangan di atas singgasana sedang berehat-rehat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan orang-orang yang tersebut itu, ashabul jannah. Karena itulah di bulan Ramadan yang berkati ini, banyakkan doa. Apa doa yang kita nak baca? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Kita minta Allah SWT bebaskan kita, ibu bapa kita, isteri dan anak-anak kita, semua orang yang kita sayangi daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Doa kita, jangan tak doa. Habis
Ada orang tanya, lepas Ramadan tak boleh baca dah doa ni. Allahumma innaka afun, boleh baca. Cuma dia panggil munasabah. Munasabahnya, kebetulannya Aisyah pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa yang saya nak minta? Maka Nabi ajar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia minta. Jadi munasabah ini cantik sebab musim dia Ramadan. Lepas Ramadan nak baca juga boleh, tidak jadi kesalahan. Alhamdulillah. Apa lagi ahli syurga dapat? Tengok ni. Wa fawakiha mimma yashtahun, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Macam-macam buah ada. Buah apa nak makan? Allahu Akbar. Biasanya bila sebut pokok, bila sebut apa air, dia ada pokok. Bila sebut pokok, datanglah buah. Comel kata seronok hari ni. Wa fawakiha mimma yashtahun, segala buah-buahan syurga yang mereka ingini. Dia teringatlah, duduk dalam syurga esok teringat ke buah dokong, durian, apa dia panggil, king. Dah durian ada. Tapi tak busuk macam zaman kita hari ni. Durian dalam syurga ni bagus. Sana. Jadi suka kan ni, suka duduk tepi air, buah-buahan. Anak duk perhati tengok 2-3 tahun kebelakangan ni, lepas pada Covid ni, satu fenomena dia panggil, fenomena. Orang pergi buka puasa tepi sungai. Buka puasa tepi sungai, bawah jambatan, tepi laut. Hak masjid pun buat juga dah. Dia buka puasa, dia hafal tika atas jalan kaki apa ni di kawasan masjid, pakat dia buka puasa situ. Dia kata, saya tanya dia kenapa buka puasa macam ni? Dia kata sebab dia datang dengan keluarga, family, bawa satu talam makan, dia pakat makan. Comel lah tu. Hak tak comelnya, semaya maghrib di mana? Buka puasa di masjid. Maya maghrib balik rumah, kata lak. Salat di masjid balik. Kita duk perhati tengok. Balik. Jadi pesta buka puasa. Pak kalau hak semaya tepi sungai tu, mana tempat dia salat? Balik rumah pukul 8 baru salat maghrib. Lah. Kita ingatlah Ramadan ni bulan ibadat. Bukan bulan berfenomena lah, bulan ibadat. Baik. Tapi nak gambaran sukanya manusia ni duduk tepi air. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, tengok ni, fi zilalin wa uyun, mata air mengalir, buah-buahan yang pelbagai, apa yang kamu nak. Allahu Akbar. Makcik jangan tanya buah apa nak. Buah peta, buah jering ada belaka, tapi nama sajalah namanya. Yang busuk tak, yang busuk-busuk tidak termasuk dalam senarai. Allah. Kemudian mereka diberi maklum, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Pada ketika itu dikata kepada mereka, setengah mereka duduk berehat-rehat, bunyi suara, sama ada daripada malaikat atau siapa yang bersuara, yuqalu li ahlil jannah ikraman lahum, dikatakan pada ahli syurga sebagai satu kemuliaan bagi mereka. Dikata apa? Apa dikata? Dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan di dunia dulu, maka makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya. Tak ada apa, minum. Tak ada apa. Cuma dalam ayat yang lepas, ana dah bahas panjang di sini. Apa masalahnya dengan hadis? Ingat tak? Kita ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulu ahadum minkum al-jannah bi amalihi. Seorang kamu tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Tapi macam mana jadi? Tuhan kata bima kuntum. Al-ba bisababi, ba as-sababiyah, dengan sebab kamu beramal. Ana ringkas di sini, tuan-tuan boleh tengok perbahasan panjang di sana. Jadi kata di para ulama,
ulama tafsir, ulama hadis dia kata tak bercanggah di antara hadis itu dengan ayat ini. Maknanya kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah, masuk syurga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi nak dapat rahmat Allah kena beramal. Nak dapat rahmat Allah kena beramal. Kaki tak semaya, kaki lipat, kaki macam-macam kaki. Dakwa nak dapat rahmat Allah. Kita kata tidak. Rahmat Allah Ta'ala ada lorong dia, ada jalan dia, ada dia punya guideline dia. Dia bukannya mari gitu. Jadi dua ayat tak sanggup. Maknanya kamu masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah Ta'ala bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu amalkan. Selesai masalah sini. Baik, Allah kata apa? Inna kadzalika najzil muhsinin. Allahu Akbar. Makanlah ahli syurga, minumlah makanan yang tak ada pantang. Kita atas dunia ni banyak pantang. Orang ajak makan daging BBQ apa kan? Nah, tak lagi. Apa dia? Darah tinggi. Ni marah ke doktor. Orang ajak makan seafood, gauk. Kenapa dia? Ajak makan kek, kecil manis, banyak pantang. Dalam syurga pantang jumpa. Muna apa bismillah. Sebab kita dah berpantang atas dunia, banyak benda tak dapat logo halal. Dalam akhirat tak ada logo halal, tak ada logo haram. Semuanya Allah Ta'ala sediakan untuk nikmat ahli syurga. Tak payah cari logo cok halal, semuanya halal. Semuanya nikmat, semuanya baik. Kita kata alhamdulillah. Jadi bagi kitanya berusaha beramal sungguh-sungguh supaya kita layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah kata inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Dia panggil wa zalika jazaa'una likulli man ahsanal amal fid dunya. Balasan yang Allah Ta'ala beri mengikut amalan dalam dunia. Amalan kita amalan baik ke amalan tak baik? Amalan baik. Banyak ke sikit? Banyak. Ni syurga tinggi. Sikit bawah. Dalam surah yang lepas kita dah bincang tentang semua peralatan dia perak. Ada ayat kata semua peralatan dia emas. Ulama bahas kenapa ini perak, kenapa ini emas. Jadi ada ulama mengatakan emas tu untuk lil muqarrabin wasabiqun as-sabiqun, itu emas. Bagi al-abrar mungkin perak. Maknanya darjat yang kedua. Ataupun halah wa halah. Hari ni kita pakai emas, esok pakai perak. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami ini daripada ahli syurga ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala sentap sekali lagi di belakang ni. Ini yang ke-8, tulis wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan nikmat syurga. Orang tak percaya ke nikmat syurga, celaka besar pada hari itu. Allahu Akbar. Kita hari ini alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Percaya ke tak percaya nikmat syurga? Percaya. Yakin ke tak yakin? Yakin. Malam 10 akhir ada Lailatul Qadar ke tidak? Ada. Tapi pergi tarawih lari tengah jalan ke tidak? Lari juga. Apa jadi? 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Orang ajak mari tahajud, mari ke tak mari? Tak mari. Kedah-kedah hok makan pesta, makan bulan Ramadan ni. Ramai. Malam-malam lepas tarawih. Kita perhati tengok kawan-kawan duk urip Facebook. Kata sedihnya aku. Waktu berharga, waktu limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, kita masih lagi duk yoya, duk lara, duk sibuk dengan colek kerang lah, colek tu colek ni. Tak salah makan colek, tapi berpada-padalah. Berpada-pada. Kadang-kadang
Masjid juga yang menganjur pesta-pesta ni pun. Masjid anjur pesta. Kita anjur pesta ibadat juga lah. Kita ahli masjid ni malam-malam 10 akhir Ramadan tak anjur pesta ibadat. Kalau anjur pesta makan orang mari, tapi ibadatnya tak gimana juga. Tu buat fenomena tadi tu, buat fenomena buka puasa sekeluarga tepi masjid. Waktu maya maghrib, kelik rumah. Tak ada apa dah. Tengok nak gimana tu? Nak bodoh heret bini. Maya rumah. Subhanallah. Awak duduk di tangga masjid, balik maya rumah. Jadi mari buka puasa tu fenomena. Tak. Tak salah fenomena. Tapi yang salahnya, kenapa duduk di masjid tak solat? Allahul musta'an. Yang duduk di tepi sungai, tepi laut, saya tak nak komen tu. Mungkin dia buat surau sama-sama dia ataupun tidak. Tapi kalau fenomena Arab lain. Arab kalau dia kupu azan dia akan buka sejadah besar, dia solat Jumaat situ. Mudah dia. Tak tahu saya tuan-tuan mungkin kalau pergi di negeri Arab lah. Kita masuk supermarket ke apa. Orang azan je. Dibuka kapek tutup kedai, buka kapek. Dia solat situ. Ada imam, ada siap. Semua supermarket dia solat. Tutup semua kedai. Pak kita tak nak tutup, moga ramai hak tak sunat. Nah, mana-mana dia nak ikut kita. Tanya waktu kita dengar nikmat-nikmat syurga ni bahasa semangat. Tapi waktu nak ibadat lemah semangat. Kenapa? Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan. Allahu Akbar. Kita ni bukan apa dah. Peluang Allah Ta'ala beri, anugerahkan kepada kita ni. Kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tidak gunakan sebaik mungkin? Kita akan menyesal nanti. Baik. Kita tamaklah orang-orang muttaqin. Sekarang kita berpindah pula kepada golongan mujrimin. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan-kumpulan mujrimin yang tidak baik ini. Ayat 48. Wa idza qila lahumur bukan 48 lagi tu. Ayat 46. Qulu wa tamatta'u qalila innakum mujrimun. Makalah dan bersenang-senanglah kamu, hei orang engkar derhaka, sementara kamu masih hidup di atas dunia ni. Makan lagi. Mentah ke darah lagi lah. Gomo lagi lah nak apa dia. Kemudian kamu akan menghadapi bahaya, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Jadi ayat ni Tuhan kata yuqalu lil mukazzibina bil ba'thi, akan dikatakan kepada pendusta hari kiamat, makanlah, enjoy lah selagi umur masih ada, kesihatannya bagus, makan. Tapi ingat, innakum mujrimun, kamu dianggap mujrim, penjenayah terhadap Allah Azza wa Jalla, kerana dia kufur, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Jadi takut kita sekarang ni. Tengok geng pesta makan-makan ni, kita orang beriman ni biar ada SOP lah, ada SOP. Dalam surah Ibrahim, tanda surah Ibrahim ayat 30, Allah kata apa? Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul tamatta'u, seronoklah kamu, happy lah kamu. Tapi ingat, tempat kembali kamu ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Atas dunia kita nampak dia suka makan restoran 24 jam. Sekali masuk buffet 100, 200, 300 buffet. Pada itulah saya duduk perhati 2-3 tahun dulu, banyak tahun dah, belum Covid lagi. Kita duduk berjalan tengok di bandar besar, duduk baca iklan tepi jalan, buffet Ramadan 151 kepala. Kata ni orang puasa ke orang mentah ke darah ni. Pelik. Lepas tu dia ada juga yang pelik-pelik. Dia pergi ambil anak yatim lah, apa, pergi makan di hotel besar-besar. Kemudian dihidang, diiringi dengan lagu-lagu. Kita kata bukan nak memulia anak yatim, ini merusakkan jiwa anak yatim. Baiklah dia duduk di tempat dia senang-senang. Awak nak hantar makan, dia hantar pergi. Jangan duduk kacau dia, bawa pergi tempat yang besar-besar. Kemudian kita bawa pula program-program yang agak tidak baik untuk akhlak.
dan jiwa anak-anak, kita kata ini juga rusak. Puasa apa? Buka puasa siapa beratus dia punya makanan. Apa dia puasa? Kita puasa patut kita lebih tawaduk, makan yang surau kita ni cukup dah. Sabar-sabar. Allahu Akbar. Banyak masalah kita hari ni apabila kita terlalu ikut trend sangat, ikut fenomena sangat kata orang. Tapi ayat ni untuk orang kafir. Cuma saya selingan kita ni kebetulan sebut tentang makan-makan lah. Tapi kita orang puasa ni jangan duk main makan-makan, biar ada waktu kita ni. Waktu ibadat kita kena ada. Maka Allah Ta'ala sebut, ini yang ke-9 tanda ni. Yang ke-9, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan amaran Allah. Tuhan bagi amaran, makanlah makan, tak irau, makan mentah ke darah begitu je, tak ada. Allahu Akbar. Ayat 48. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Dan kepada orang-orang yang apabila dikatakan pada mereka taatlah dan kerjakanlah salat, mereka engkar dan tidak mengerjakannya. Jadi ayat ini apabila beritahu pada manusia atas dunia dulu, sallu, salat, mereka tak salat. Tapi di akhirat esok apa akan jadi? Mereka akan dihumban ke dalam neraka yang begitu dahsyat. Ulama berbahas panjang tentang ini. Adakah orang kafir kufar mukhatabuna bi furu'i syariah? Adakah orang kafir berdosa kalau dia tak semaya? Jawabnya berdosa. Kafir itu satu dosa. Dia tak semaya, satu dosa. Dia tak mencuri, dosa lagi. Dia rogo orang, zina, dosa. Jadi banyak. Bertingkat-tingkat dia punya dosa, wal-iyazubillah. Apakah yang Allah Ta'ala nak azab mereka, itu di bawah ilmu Allah. Yang kita nak sekarang ni, kita berusaha supaya menjauhkan diri daripada dosa, daripada maksiat. Yang paling besar sekali dosa, jenayah yang paling besar, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ini dahsyat. Maka bagi orang yang tak nak solat, Tuhan kata apa? Tengok, ini yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya. Kecelakaan besar pada hari yang tersebut, wal iyazubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab apa? Apa yang dikatakan mujrim, puak-puak jahat ni apa? Dia kata umiru bis salah, apabila mereka suruh salat tak mau salat. Jadi kalau ada juga anak-anak orang Islam tak semaya, lepas tu dia dakwa dia orang mulia, kita kata la, orang tak salat, orang yang derhaka kepada Allah, tidak ada kemuliaan bagi dia. Orang mulia ni orang taat, orang patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla, barulah dapat kemuliaan. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan ayat 50. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Atau kita tak terjemah lagi yang ke-10 tadi. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kalau kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut, ayat Quran ni jelas, mukjizat Nabi sangat nyata, tak mau beriman juga, maka kepada perkataan mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman? Tuhan tanya di sini sentap, mu nak beriman hak mana lagi? Kalau ya semua maklumat aku beri, semua fakta yang aku sampaikan ini kamu tak mahu terima, mu nak terima hak mana lagi? Jadi Allah SWT dalam surah Al-Mursalat ini, daripada awal surah sampai digulung, diakhiri dengan pertanyaan ini, adalah merupakan satu
teguran besar daripada Allah Azza wa Jalla, satu keajaiban bagi manusia. Fakta sudah jelas, maklumat cukup nyata, dakwah sudah sampai, tapi mereka masih degil, masih kerah kepala, masih tak mau menerima ayat-ayat Allah. Maka Tuhan kata, fabi ayyi hadisin, cakap siapa mu nak dengar? Kalau kata-kata Allah mu tak mau terima, mu nak terima hak siapa? Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 6. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Demikianlah kami baca ayat-ayat Allah pada kamu dengan benar. Mana lagi cakapan lain daripada cakapan Allah kamu nak terima? Siapa lagi nak? Tak ada dah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, itu jelah yang dapat kita turai, kita tafsirkan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendengar ayat-ayat Allah, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar kata-kata, orang yang mendengar nasihat dan mengikut segala apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Tamatlah kita tafsir ringkas surah Al-Mursalat. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah daripada ayat 41 sampai ayat 50 ini secara ringkasnya insya-Allah. Faedah yang pertama, tengok ayat yang pertama, innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Orang yang bertakwa duduk di bawah bayangan-bayangan dan teduhan-teduhan rahmat Allah Ta'ala. Para jemaah, kita kena tengok dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan al-kufar duduk di bawah asap yang bercabang 3. Ila zillin dhi thalasi syu'abin, ila zillin dhi thalasi syu'abin, bayangan yang duduk bercabang 3. Mana bayangan besar, macam ke istana unta yang hitam, cukup menakutkan itu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa sebaliknya pula. Bagi orang mukmin ada tiga nikmat. Muqabalatuhu, lawan daripada kafir 3 cabang. Orang mukmin dapat 3 nikmat. Yang pertama Tuhan sebut innal muttaqina fi zilal. Orang yang bertakwa duduk di bawah teduhan, bayangan arasy Allah Azza wa Jalla, ataupun bayangan pokok-pokok dalam syurga yang begitu menarik, kan? Wa uyun, dan juga mata-mata air. 1, 2. Yang kedua, wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buahan yang cukup indah, yang diingini. Yang ketiga, ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Qulu washrabu hani'a, ahli syurga dipersilakan makan dengan seronok, dengan gembira, happy. Allahu Akbar. Apa yang kita nak lagi? Sebaliknya buat kafir yang dalam siri yang lepas, duduk di bawah bayangan yang tiga cabang tu, la zalilin wala yughni, tak ada buah, tak ada bayang, tak ada makanan, tak ada apa. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga tentang kata-kata berat. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Ahli neraka, kalau mu ada hujah boleh putar belik, silakanlah. Ini kata di para ulama. Ayat kita ni dia kata 3 lawan 3. Azab ada waktunya secara mental lebih teruk daripada azab fizikal. Sebab itulah ada orang cerita orang yang kena seksa di bawah akta zalim dalam penjara, jahat dia kata. Dia mai kata-kata kesat, kata-kata keji, tuduhan-tuduhan yang dia buat, tak bisa tidur kita, bengong situ ya. Ada hak balik keluar daripada penjara kebengongan. Sekarang ni akta tu katanya sudah tidak ada. Baik. Yang pentingnya bagi orang mukmin happy sangat. Kulu washrabu, sila makan, sila minum, sila menikmati. Rasa happy ke kita tu? Itu dia. Allahu Akbar.
Tak usah kata apa, kata-kata baik ni sebenarnya menenangkan jiwa. Ni kita naik kapal terbang, dia bagi air mineral, ada botol kecil, gelas dengan kacang. Oh, tu pun dia punya anak kapal kata, semoga kamu menikmati hidangan dia. Hidangan, dikira maknanya kata-kata tu walaupun kena boleh kacang pun tak apalah. Yang pentingnya kita dalam berbahasa. Kalau orang mari rumah kak, bagi tahulah, silakan tuan-tuan, makanlah rezeki yang Allah Taala bagi pada kita hari ni, alhamdulillah. Setakat mana yang kita ada, kita syukur nikmat, dipersilakan. Jadi suka kata. Itu satu. Yang kedua, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas kepada orang muhsin. Muhsin ini dia kata apa? Semua tanda ni pelajar. Ini ilmu tadabbur, dia kata. Anna Allah Subhanahu wa taala yurattibul jaza' wal uquba was sana' wal qadah 'ala al awsaf. Semua balasan, pahala ataupun seksaan ataupun kejian ke atas sifat, dia tak sebut di atas individu. Kalau atas individu hilang orang tu, tak ada sifat. Alal awsaf la alal ashkhas. Di atas sifat, bukan atas body. Macam sini Allah kata apa? Najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang muhsin, orang yang ihsan, orang yang buat baik, kita akan balas dia dengan kebaikan. Kita akan balas dia dengan kebaikan. Jadi kalau kita kata demikianlah kami balaskan fulan bin fulan. Habis kalau orang itu mati, habis. Bila kata sifat, mana-mana saja manusia yang bersifat ihsan, bersifat muhsin sampai ke hari kiamat, maka mereka akan menerima balasan yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil mendalamnya sifat itu sendiri. Dia kata hatta khasa'isur rasul, sehingga kan ciri keistimewaan rasul pun dia tak pergi atas body semata-mata, dia pergi atas sifat juga. Sifat dia sebagai nabi, sifat dia sebagai rasul, maka dia mendapat kelebihan yang tersebut. Kalau nama nabi saja, tak ada jawatan dia tu, tak dapat. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, dia panggil sama juga dalam ayat yang sama. Faedah yang kedua lagi, faedah yang kedua nombor 2. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dia kata annal jazaa min jinsil amal. Balasan itu mengikut jenis amalan. Balasan mengikut jenis amalan. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan ihsan orang baik itu kebaikan. Maka dia panggil balasan mengikut jenis amalan. Sama juga seksa, mengikut jenis perbuatan. Contohnya kita kata Firaun dia bangga, wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai-sungai duk mengalir di tepi aku ni. Pegau Allah Taala tak dia mati dalam laut. Ambil muka. Qarun sombong, berjalan kata orang angkat bau, takbur, dia telan oleh bumi. Jadi begitulah orang-orang yang sombong, yang angkuh ni Allah Taala bagi juga uqubah, seksaan juga mengikut perbuatan dia. Kita tak nak yang tu, yang kita naknya yang pertama tadi, al jazaa'u min jinsil amal. Siapa dia nak dapat kebaikan, dia buatlah kebaikan. Kata alhamdulillah. Yang ketiga, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah, minumlah, mentah darahlah atas dunia ni. Maka apa yang kamu nak lantak-lantaklah. Tapi kamu dikira mujrim, orang yang jahat. Maknanya sebab apa? Sebab mereka lupa abwab al-qurbat, pintu-pintu yang boleh mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang kafir dia gomo semua benda halal haram tak ada bagi dia. Dia bagi dia tak ada logo haram. Semuanya halal belaka. Bagi kita orang Islam ada logo halal, logo haram. Satu lagi logo yang tidak ditulis, logo al-israf wa tabzir, larangan daripada boros dan membazir. Kalau kita tengok dalam kenyataan surat khabar, saya tak lupa kod surat khabar mana ni.
Dia kata barang-barang makanan yang dibuang daripada bazar Ramadan berapa tan satu hari. Kita kata ini bercanggah sama sekali dengan maqasidus shaum, matlamat puasa. Matlamat kita berpuasa untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa bulan Ramadan jadi bulan buang makanan ke dalam tong sampah? Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Sepatutnya bulan Ramadan ni senyap, sunyi, sepi. Kedai-kedai makan rehat untuk renovate kedai ke, untuk nak bersih kedai ke, untuk apa ke, pekerja-pekerja boleh berehat ni tak. Bulan Ramadan lah bulan orang cari makan pelik-pelik. Kita kata itu bercanggah dengan maqasid, dengan matlamat puasa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak salah makan, tapi lebih membazir sampai bertatan dia punya apa makanan yang dibuang. Kita kata ini masalah. Tu hak terbuang, hak orang nampak. Ni hak kita duk buang dalam tu sampah tepi rumah kita ni banyak mana? Pergi beli kuat, makan tak habis. Allahul musta'an. Jadi hati-hati tuan-tuan sekalian. Yang keempat, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Apabila disuruh salat tak mau salat. Kenapa salat itu dikira rokok? Bila disuruh rokok tak rokok. Dia panggil satu juzuk ambil nak semua. Jadi rokok tu salah satu daripada rukun solat yang besar. Rokok, sujud. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita perkataan rokok. Kata di ulama menunjukkan rokok itu salah satu daripada rukun solat. Siapa dia tak rokok tak jadi solat. Tak jadi solat. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahawa semua orang akan dipersoalkan tentang solat, termasuklah orang kafir juga, mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir juga dipertanggungjawabkan dengan cabang-cabang hukum syarak. Orang Islam lagi dahsyat. Ada orang tak semaya lagi, berat benarlah kita ni. Jadi pasal itulah ada orang kata, ada soalan, dia kata ada benda pelik boleh puasa ni ustaz. Kata berapa dia? Apa dia benda pelik? Dia kata ada orang puasa tak semaya. Hai, kata pelik tu. Dia puasa tapi tak solat. Nak kata apa? Maya tak puasa. Kata sebab dia puasa, sebab nak pergi buka puasa. Hak pelik juganya majlis berbuka puasa. Panggil orang bukan Islam hak tak puasa mari. Apa cerita? Tajuk dia majlis berbuka puasa. Panggil orang puasa ialah makannya. Toke-toke yang tak puasa tu tak sudah panggil mari. Kita nak perkenalkan Islam rahmah. Islam rahmah. Jadi macam-macam lah. Itu satu orang panggil wujhatun nazar dia panggil. Sudut pandangan lah. Sudut pandangan. Tapi kalau kita kata nak ajak majlis berbuka puasa, panggil orang tak puasa mari. Jadi pelik juga tu. Nak kata apa supaya tak jadi pelik. Majlis orang Islam berbuka puasa, dijemput orang bukan Islam turut sama makan. Bukan buka puasa, makan. Sebab dia tak puasa. Boleh kot? Wallahu alam. Itu saya kata wijhatun nazar. Mana sudut pandangan. Kita tak setuju orang lain ada pandangan dia sendiri. Bolehlah benda-benda yang boleh dibincang. Kenapa kita nak kelahi? Yang terakhir, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allah tanya, kalau mu tak mau juga beriman dengan ayat Allah Ta'ala ni, mu nak ambil apa lagi? Nak dalil mana lagi? Dia kata, inna min ahsanil lazimi wa abniyati. Di antara perkara yang menjadi kewajipan kepada kita para orang Islam, menyampaikan kebenaran itu ke telinga mad'u kita. Tak kira dia kafir ke tidak kafir, kita kena bagi tahu. Sebab kalau kita tak bagi tahu, sampai bila nak masuk dalam telinga dia? Contohnya kita ada kawan bukan Islam. Bro, you kena tahu Islam gini-gini, bagi tahu. Mungkin satu hari lagi terdetik dalam hati dia. Sebab itulah sahabat-sahabat kita yang berdakwah kepada non-Muslim, bila dia mari kita baca Quran dulu. Baca Quran, terjemah Quran bagi dia. Ramai juga mula-mula dia dengar saja.
Tapi dia undur balik, lama-lama dia datang balik, nak dengar lagi, dan dia masuk syahadah. Dia bersyahadah, dia masuk Islam, kita kata alhamdulillah. Maka Allah tanya lagi, kalau bukan Quran yang menjadi panduan kamu, nak ambil siapa lagi? Jadi kita orang Islam kepada jemaah sekalian, kalau bukan Quran dijadikan hujah, kalau bukan Quran dijadikan uslub metod dakwah, jadi kita nak berdakwah dengan apa? Nak dakwah dengan apa? Jadi kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran dalam bacaan kita, dalam kehidupan kita, dan kita mendapat kelayakan untuk menjadi ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu, orang yang mencintai Al-Quran, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang melayakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah tafsir kita dan fawaid kita daripada surah Al-Mursalat. Bermakna dengan ini tamatlah juzuk yang ke-29. InsyaAllah kita akan sambung surah An-Naba ba'dal Eid, setelah kita berhari raya 2 hari atau 3 hari, insya-Allah. Dan kita di saat yang baik ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mempelajari bertadabbur surah Al-Mursalat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tentang kehidupan orang-orang yang baik dan juga sebaliknya kehidupan orang yang tidak baik. 10 kali dipersoalkan tentang ancaman kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada saat yang diberkati ini, pada bulan Ramadan ini, supaya Engkau jadikan telinga kami mendengar yang baik, hati kami menerima segala kebaikan, dan dapat kami beramal dengan semua yang Engkau redai, mengikut tafsiran Al-Quran yang mu'tabar dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atiq riqabana, ya Allah, pada saat ini juga kami mohon supaya Engkau bebaskan kami, senaraikan kami bersama dengan orang-orang yang selamat daripada api neraka, tidak akan disentuh walaupun sekejap oleh neraka, dan masukkan kami ke dalam senarai ahli-ahli syurga bighairi hisabin wala azab wa hasibna hisaban yasira, ataupun dengan hisab yang mudah, hisab yang senang, yang melayakkan kita ke syurga ya rabbal alamin. Allahumma bayyid wujuhana yauma tabyaddu wujuh, ya Allah, ceriakanlah muka-muka kami pada hari diceriakan muka orang yang beriman, dan rezekikan kami, anugerahkan kami dapat masuk dalam syurga dan dapat memandang kepada wajah-Mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.